Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Golongan yang kedua yang disebut oleh pengarang kitab kita ini tergolong di kalangan al-maghrurin, iaitu orang-orang yang terpedaya, iaitu golongan yang menguasai ilmu dan amal lalu senantiasa melakukan ketaatan yang zahir dan meninggalkan kemaksiatan, tetapi mereka tidak memperhatikan hati mereka untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela di sisi Allah seperti kesombongan, kedengkian, riya, mencari kepemimpinan, iaitu disebut dengan hubbul riyasah, sukakan kedudukan atau pangkat, menginginkan keburukan terhadap kawan dan pesaing, mana tidak ingin melihat orang lain selamat, melainkan dirinya sahaja yang selamat, dan mencari popularitas di negeri mana dalam daerah tempat tinggalnya dan di kalangan hamba, di kalangan manusia yang lain. Jadi golongan ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka sudah mencapai tahap kebaikan, iaitu menguasai ilmu dan juga beramal saleh. Tapi mereka lupa untuk melihat aspek batin, aspek kebersihan jiwa. Mereka tidak mengambil berat tentang keikhlasan. Mereka tidak, maknanya dalam hati mereka itu masih ada perasaan riak. Dalam arti yang mudahnya, mereka menumpukan zahir tetapi mereka tidak menumpu kepada batin. Mungkin sebahagian mereka tidak mengetahui bahawa hal itu tercela, sehingga ia sangat berantusias melakukannya tanpa berupaya untuk menghindarinya. Jadi mereka bersungguh-sungguh dalam beramal zahir, tapi mereka tidak mengambil hirau masalah batin. Golongan ini menghiasi zahir mereka tetapi mengabaikan batin mereka dan lupa akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Terjemahan kepada suwarikum, yang diterjemahkan suar dengan makna bentuk-bentuk. Mungkin lebih tepatnya kita sebut surah di mana gambaran luaran, apa yang dapat dilihat oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain. Jadi Allah tidak melihat itu saja. Manusia hanya melihat luaran kita kerana mereka tidak tahu batin kita. Tapi Allah tidak melihat luaran kita semata-mata, dan begitu juga tidak melihat kepada harta kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, akan tetapi dia, yakni Allah, melihat kepada hati-hati kamu, wa amalikum, dan juga amalan-amalan kamu sekaligus. Jadi Allah tidak melihat pada hati saja tanpa amal, dan Allah tidak melihat pada amalan saja tanpa hati. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati dan juga amalan kamu, anggota kamu. Jadi sebab itu, ketika kita mengerjakan salat sebagai contohnya, kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim ada 3 istilah yang disebut oleh Allah bila menyebutkan tentang salat. Yang pertama, iqamatus salah, aqimus salah, dirikan salat. Jadi mendirikan salat ini seumpama kita mendirikan bangunan, maka perlu dilihat kepada tapaknya, perlu dilihat kepada tiang-tiangnya, perlu dilihat kepada batu-bata
yang menjadi pelengkap dindingnya, tingkapnya, bumbungnya. Satu. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan kalimah muhafazah, memelihara. Hafizu ala salawati wa salatul wusta. Peliharalah salat-salat kamu, terutama sekali salat yang pertengahan, yang sering diabaikan, iaitu salat asar. Dan menurut Imam Syafi'i, salat subuh. Itu muhafazah ala salawat. Dan yang ketiganya adalah khusyuk. Wa qumu lillahi qad aflahal mu'minun, sungguhnya berjayalah orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang mereka dalam salat mereka merupakan orang yang khusyuk, orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salat mereka. Jadi khusyuk ini dia merupakan aspek batin. Orang yang khusyuk mana orang yang hadir hatinya bersama dengan salat. Dan ada ketikanya khusyuk ini beri makna tunduk. Yang tunduk kepada Allah ketika dalam salat mereka, yang sentiasa mana sepanjang salat mereka itu seboleh-bolehnya mereka pastikan mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, itu yang kedua, yang golongan yang masih tertipu, yang mana mereka sudah elok dari sudut pengamalan agama dalam luarannya, tapi mereka mengabaikan aspek batin. Golongan yang ketiga, golongan yang mengetahui bahawa akhlak batin itu tercela dari sudut pandangan syariat. Mana golongan ketiga ni, mereka dah tahu, mana mereka dah terlepas daripada kekurangan golongan yang pertama. Di mana dari segi zahir, elok dah. Kemudian dari segi batin pun mereka mengetahui. Dan mereka mengetahui apa yang tercela dalam batin yang perlu mereka buang. Sifat riaknya, sifat ujubnya, sifat hasadnya, sifat sombongnya, mereka dah tahu. Tetapi kerana ujub terhadap diri sendiri, sehingga mereka mengira bahawa mereka terbebas darinya. Mereka tahu, tetapi mereka merasakan mereka sudah bebas daripada sifat-sifat buruk hati tadi. Kerana apa? Kerana belum hilang satu lagi sifat, iaitu ujub. Dan mereka mereka mengira bahawa mereka terlalu tinggi di sisi Allah untuk memiliki sifat-sifat tercela tersebut. Orang yang pantas memiliki sifat-sifat tercela itu hanyalah orang awam. Bukan mereka yang telah mencapai tingkatan ilmu seperti mereka. Jadi mereka tahu sifat tercela itu, tapi mereka merasakan mereka sudah tidak ada sifat itu. Kerana mereka sudah mencapai martabat ketinggian, kerana mereka bergelar alim, ataupun mereka bergelar, makna mereka rasa mereka sudah bergelar awliya Allah dan sebagainya. Jadi bagi mereka, suara hati mereka, bisikan hati mereka membisik kepada mereka bahwasanya mereka sudah berada di makam yang melepasi makam orang awam. Jadi sifat riya, ujub dan sebagainya itu hanya orang awam saja ada, mereka tidak ada. Itu sebenarnya mereka merasakan begitu. Padahal di sisi Allah SWT mungkin di sebaliknya. Kerana mereka terlalu mulia. Kerana mereka merasakan mereka terlalu mulia di sisi Allah untuk diuji dengan sifat-sifat tercela itu. Jadi sebab itu kita melihat bahawa dalam Quranul Karim, perasaan-perasaan sebegini disebut oleh Allah dalam Quran sebagai perasaan ar-ruhban. Perasaan orang rahib-rahib Kristian dan juga Yahudi. Dan juga ahbar. Inilah perasaan yang ada pada mereka, menyebabkan mereka berasa mereka telah tinggi dan mereka tidak perlu untuk beriman lagi dengan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian apabila nampak pada diri mereka berbagai fenomena kesombongan ataupun orang menegur mereka dan sebagainya, pamrih dengan ilmu atau mencari popularitas dan penghormatan, maka mereka menyatakan, ini beri alasan. Jadi bila ditegur penampilan mereka sebagai orang yang mementingkan kebesaran, mementingkan kemewahan sebagai contohnya lah. Orang yang mementingkan kehormatan bila tampil dalam majlis, masih lagi menginginkan orang melayani mereka, dan sebab salah bila perlu duduk bersama dengan awam, orang biasa dan sebagainya, maka mereka memberi alasan, menjawab. Ini bukan kesombongan. Mana orang lain kesombongan, tapi bagi mereka, apa yang mereka lakukan ini, penampilan mereka ini bukan kesombongan, tetapi hanya menuntut kemuliaan agama, menampakkan kemuliaan ilmu, membela agama Allah dan menentang para ahli bid'ah. Atau seandainya saya memakai baju yang murah, kata mereka, atau duduk di bawah mana bersama orang awam, nescaya para musuh agama akan senang melihat hal tersebut, padahal kehinaanku adalah identik dengan kehinaan Islam. Jadi dia merasakan bahawa kalau saya ni lekeh, maka Islam tu lekeh. Jadi bagi dia, gahnya Islam itu apabila dia tu menegah. Gah dia menegah Islam. Jadi sebab itu saya perlu saya perlu gah. Karena kalau saya nampak lekeh, nanti Islam akan nampak lekeh. Orang yang terpedaya ini lupa bahawa musuh yang diperingatkan oleh Allah adalah syaitan. Dan syaitan senang terhadap apa yang dilakukan oleh dia tersebut. Jadi lupa bahasanya dia ada satu niat yang tersembunyi, hasutan tersembunyi yang disuarakan oleh syaitan dalam diri dia. Jadi sebab itu orang yang terpedaya ini lupa dengan apa yang Nabi SAW membela agama, dan dengan apa menentang orang kafir, dengan apa Nabi menentang orang kafir. Jadi Nabi membela agama bukan dengan penampilan luaran. Nabi membela agama dengan dakwah, dengan melaksanakan agama, iqamatul din wa siyasatud dunya bih. Melaksanakan agama dan juga mentadbir dunia dengan agama. Bukan dengan penampilan kita. Penampilan kita ini, kita penampilan yang seadanya lah, yang kita perlu titik beratkan. Mana kita berada sesuatu situasi, contohnya, kalau kita bekerja, mana sesuai dengan pakaian bekerja, dengan penampilan bekerja. Kalau kita hadir sebagai dalam majlis yang memerlukan kita dengan protokol yang ditetapkan selagi mana tidak bercanggah syariat, kita hadirlah dengan protokol itu, dengan pakaian yang sesuai dengan majlis itu. Kalau kita hadir bersama dengan orang awam dan sebagainya, maka kita berpenampilan sebagaimana orang awam. Maka selagi mana tidak dilarang oleh syariat. Bukan senantiasa kita dengan penampilan semata-mata untuk dikenali, dipandang hebat dan sebagainya. Sebab itu agama tertegak bukan dengan penampilan luaran semata-mata. Agama tertegak dengan syariat dan syiar. Dengan syariat dan syiar. Apa yang disuruh oleh syariat kita laksanakan, itulah yang akan menegakkan agama. Dengan ta'lim, dengan dakwah dan sebagainya. Bukan dengan penampilan semata-mata, dengan igauan-igauan, khayalan-khayalan yang kita saja merasakan untuk agama, tapi dibimbingi sebenarnya bukan untuk agama, tapi untuk diri sendiri. Jadi sebab itu dibawakan contoh di sini. Ia lupa bahawa sifat para sahabat, iaitu tawaduk, sederhana dan qanaah. Diterjemahkan qanaah ni redha, dan mungkin lebih tepatnya qanaah ini adalah kita menerima seadanya apa yang diberikan Allah kepada kita.
redha, qanaah dengan kemiskinan. Sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah dicela kerana kesederhanaan pakaiannya ketika datang ke Syam, iaitu ketika datang untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Dia masih lagi dikatakan berpakaian sebagaimana awam orang biasa, walaupun pada ketika itu dia telah mencapai khalifah. Bila dia dikatakan dicela kepada dia, tak boleh ke khalifah hadir ni dengan pakaian sebagaimana pembesar-pembesar yang lain? Kerana Syam pada ketika itu masih lagi berjiran dengan Empire Rom dan Parsi. Dengan Empire Rom khususnya. Maka apa jawab Umar? Inna qaumun a'azzana Allah bil Islam fala natlubul izza bi ghairihi. Sesungguhnya kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Karena itu kami tidak ingin mencari kemuliaan pada selainnya. Jadi kemuliaan kami bukan pada pakaian. Kemuliaan kami bukan pada majlis yang hebat, yang gah, tapi Islam. Kami yakin selama kami menegakkan Islam, maka itulah yang menjadi faktor kemuliaan. Jadi sebab itu Nabi SAW sendiri, dia pernah menimbulkan kesedihan para sahabat, melihatkan bagaimana sederhananya hidup Nabi. Nabi tidur di atas katil yang dianyam daripada pelepah-pelepah kurma, dan tidak dilapik dengan tilam yang empuk, sehingga kan apabila Nabi SAW bangun bertidur itu berbekas, bergaris-garis bekas daripada anyaman kurma itu, pelepah kurma itu di badan Nabi, di belakang Nabi, sehingga kan para sahabat mencadangkan, boleh tak ya Rasulullah kalau kami nak buatkan tempat tidur yang empuk untuk kamu, kerana kamu ini seorang pemimpin, begitulah lebih kurangnya. Kami melihat pemimpin-pemimpin yang lain dalam dunia empire sebagai contohnya, pemimpin raja-raja, mereka menikmati keselesaan. Lalu Nabi SAW menyatakan tak usahlah, kerana aku ini tidak lebih daripada seorang yang mengembara, yang berjalan, yang musafir, dan kemudian singgah sebentar di bawah pohon yang rindang untuk berteduh, berehat seketika, dan bila hilang kepenatan dia akan meneruskan perjalanan semula. Jadi Nabi mengibaratkan dunia ini hanyalah sebagai persinggahan saja. Tak perlu nak bermewah, tak perlu nak bersenang-senang berlebihan di dunia ini. Kerana mewah bagaimanapun, hebat bagaimanapun kita di dunia ini, sampai masa kita akan berpisah juga dengan dunia. Kerana pengembaraan kita yang sebenarnya adalah untuk tiba di akhirat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi begitulah. Nabi mengajar kita untuk kesederhanaan. Kehebatan sebenarnya itu adalah apabila kita berjaya untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kejayaan kalau perlu hebat itu adalah agama, ad-din, bukan pribadi kita. Kita hanyalah sebagai batu bata yang menyusun kesempurnaan pada agama itu. Itu yang perlu kita tampilkan. Kalau kita perlu hebatkan bukan rumah kita. Yang kita perlu hebatkan adalah masjid Allah. Imarahkan masjid Allah. Kita tak perlu tayang rumah kita pada orang lain. Sebaliknya kita menayang ataupun pamerkan institusi kita. Kalau kita ada institusi. Bahkan perlu ada institusi. Institusi kita itulah yang, kalau tuan-tuan dan perempuan tidak ada institusi agama yang khusus, tampilkan masjid tuan-tuan dan sekalian, surau tuan-tuan dan sekalian. Perhebatkan di situ, peramaikan orang di situ, bina keselesaan di situ, berkhidmat untuk yang datang beribadat kepada Allah. Dan juga kalau tuan-tuan dan sekalian ada institusi yang lain lebih daripada itu, ada
tentu ada sekolah dan sebagainya. Perhebatkan itu sebagai lambang kepada agama. Jadikan itu sebagai khidmat untuk agama. Dan tanpa memerlukan berlebihan penampilan luaran, sebaliknya imarah itu. Jangan sebagaimana Nabi SAW sebut, akhir zaman masajiduhum amiratun walakin kharab minal huda. Kama qala Nabi SAW. Akhir zaman nanti masjid-masjid mereka, kata Nabi, imarah, indah, cantik, tapi kosong daripada hidayat. Jadi sebab itu fizikal bangunan itu sederhana, tapi yang hebat itu adalah orangnya yang hadir, program-program dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itulah yang Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakannya dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi kita berhenti di situ. Kita baca dua maghrurin, tiga. Dua golongan maghrurin, dan kita akan sambung sampai yang keempat selepas ini. Dan banyak sebenarnya, ada 21. Imam Al-Ghazali tampilkan pada kita sehingga 24 al-maghrurin, 24 golongan yang tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri.